Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nur Hadi bin Rozali. Saya adalah seorang pelajar ijazah sarjana muda fisioterapi di UiTM Puncak Alam. Okey, pada hari ini saya nak berkongsikan tentang konsep republicanism. Okey, republicanism ini dia adalah satu konsep di mana ia bertentangan dengan sistem ataupun konsep monarkism. Monarkism ni adalah satu sistem beraja, tapi republicanism ni adalah satu sistem yang ditadbir oleh rakyat itu sendiri, di mana ia mengutamakan kepentingan rakyat. Okey. So hari ini dalam video ni saya akan kongsikan tentang konsep republicanism, sejarah, ciri-ciri, kepentingan dan kelemahan, kemudian tokoh barat, tokoh Islam yang berkaitan dengan sistem republicanism ini, dan juga apakah implikasi republicanism terhadap peradaban manusia. Okey, kita pergi kepada konsep. Republicanism ni asal daripada bahasa Latin res publica, yang bermaksud perkara-perkara manusia ataupun urusan manusia. Bukan urusan manusia, urusan orang awam. Publica dia adalah lebih kepada rakyat lah, urusan rakyat. Okey, so ia lebih mengutamakan keperluan rakyat dan tidak mengutamakan keperluan mana-mana pihak yang tertentu. Okey, kita pergi kepada sejarah bagaimana wujudnya republicanism ini. Okey, asalnya para sejarawan ada yang berpendapat bahawa ia berasal dari tamadun kuno Yunani. Okey, di mana antara tempat yang popular dengan konsep republicanism ini adalah Sparta dan juga Athens. Namun ada beberapa sejarawan yang tidak bersependapat bahawa ia datang daripada situ. Tetapi tamadun Rom pula yang dikatakan mengikuti jejak langkah tamadun Yunani ini, ia lebih dikenali sebagai sumber asal bagaimana republicanism itu wujud. Okey, kita dapat lihat pada zaman Rom dahulu kala, Rom pernah mengamalkan monarkism, tetapi dia juga pernah mengamalkan sistem Republik Rom. Okey, di mana sistem Republik Rom ini di dalamnya ia mengutamakan kepentingan rakyat dan juga ia mengamalkan sistem campuran. Di dalam tu dia ada seperti monarkism dan juga ada demokrasi, dan ia lebih kepada konsep republicanism itu sendiri. Dan dengan pemerintahan campuran ini, kata Polybius, iaitu seorang ahli falsafah Rom, mengatakan bahawa melalui campuran pemerintahan yang diamalkan oleh Republik Rom ini, ia telah memberikan ketenangan dan kesejahteraan kepada rakyat Rom sehingga mereka yakin dan berjaya menawan Laut Tengah. Okey, kita pergi kepada zaman di akhir pertengahan abad. Okey, di mana Eropah pada ketika itu telah mengalami zaman Renaissance. Okey, dan antara tokoh yang membawa pemikiran republicanism ini ialah Niccolo Machiavelli. Okey, Niccolo Machiavelli ini dikatakan telah membawa konsep republicanism ini ke hadapan dengan gaya inovasi yang baru, cara pemikiran yang baru untuk rakyat pada ketika itu. Namun terdapat juga para sejarawan dan juga ahli falsafah yang berpendapat bahawa Niccolo Machiavelli ini dia bukan seorang republik yang original, kerana konsep yang dia bawakan melalui penulisan-penulisannya ia lebih tertumpu kepada zaman pertengahan, iaitu zaman medieval. Okey, tetapi dia tidak mengetengahkan tentang tamadun Rom dan bagaimana ia berkembang konsep republik tersebut. Okey, dan setelah itu
berkembanglah idea-idea yang baru melalui cetusan idea daripada Niccolo Machiavelli sehingga ia membawa kepada konsep republik moden. Okey, pada zaman dulu yang zaman kuno-kuno tu dia adalah diistilahkan sebagai republik klasik, dan bila Niccolo Machiavelli membawa semula teori ini, dia dinamakan sebagai republik moden awal. Okey, setelah Niccolo Machiavelli dah tak ada, kemudian generasi seterusnya membawa semula pemikiran Niccolo ini, mereka menamakan teori republik yang telah diinovasi sebagai republik moden. Okey, kita teruskan kepada ciri-ciri republikanism. Okey, ciri-ciri dia yang pertama, ia adalah satu identiti kewarganegaraan yang umum. Yang kedua, ia adalah ia mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dalam pentadbiran. Okey, rakyat ada hak dan tanggungjawab yang sama, bukan raja sahaja. Kerana dalam sistem republikanism yang original, mereka tak ada raja pun. Mereka ada rakyat yang memilih rakyat untuk mewakili rakyat. Okey, begitu. Dan yang ketiga adalah setiap rakyat mempunyai hak untuk memerintah. Okey, yang keempat adalah pemerintahan negara harus disertai oleh kesemua warga negara. Dan yang kelima ialah pentadbiran berasaskan kemahuan majoriti. Kalau minoriti sahaja yang nak, majoriti tak nak, maka mereka akan pilih majoriti, iaitu tak nak. Okey. Dan yang keenam adalah kestabilan pentadbiran bergantung kepada nilai-nilai sivik. Ialah kita tengok kepada rakyat lah, sebab rakyat yang nak memerintah, maka rakyat itu perlu bertolak ansur. Rakyat jugalah perlu memberikan hujah dan juga bertoleransi untuk menentukan sesuatu solusi kepada sesuatu masalah. Dan yang ketujuh adalah rakyat mampu menunjukkan nilai sivik yang baik sebagai rakyat negara. Okey, kita pergi ke bahagian yang saya ada kongsikan sebelum ini. Kita ada republik klasik, iaitu republik awal, republik moden awal, republik moden, dan kita juga ada new republic sebenarnya. Kerana new republic ini dia lebih kepada republik yang kita ada sekarang. Okey, new republic ini dia lebih kepada republik yang telah banyak diubah suai, yang telah banyak modify supaya nampak lebih stabil. Okey, kerana republikanism ini adalah satu kaedah yang saintifik, di mana ia berdasarkan kepada pemerintah yang lama, pengalaman pemerintah yang lama, berdasarkan kepada eksperimen yang terdahulu untuk menghasilkan satu solusi kepada rakyat. Okey, itu adalah teori republikanism. Ia memang akan sentiasa pernah membaikan untuk menghasilkan pemerintahan yang dihasilkan oleh rakyat untuk memberikan kepada rakyat dalam jalan yang paling baik. Okey, kepentingan. Apakah kepentingan republikanism ini? Yang pertama adalah untuk mewujudkan keadilan sesama rakyat. Okey, supaya semua rakyat dapat merasakan keadilan itu, bukan sahaja kalau kita tengok kepada monarkism, ada golongan-golongan tertentu sahaja yang akan dapat. Okey, keadilan untuk rakyat keseluruhannya. Yang kedua adalah kesejahteraan bersama. Bila kita ada keadilan untuk semua rakyat, maka semua rakyat akan mempunyai kesejahteraan bersama, masing-masing pun baik-baik. Itu kepentingan republikanism lah. Okey, masing-masing akan rasa sejahtera, tak ada yang tertinggal. Okey, kerana yang memerintah itu sendiri adalah rakyat. Okey. Dan yang ketiga adalah kebebasan dan kesejahteraan.
Okey, di mana sebabkan tak ada raja yang menghalang mereka buat apa-apa, mereka adalah kebebasan untuk menentukan sesuatu. Kita bagi kepada kelemahan. Meskipun kepentingan tadi ada keadilan, kesejahteraan dan juga kebebasan, republikanisme juga ada kelemahannya, iaitu yang pertama, ia mempunyai kecenderungan kepada pemerintahan yang berkonsepkan militeri, iaitu diperintah dan dijaga oleh askar-askar dan ataupun pemerintahan dari yang berbentuk imperial. Okay, kita boleh tengok contoh dalam cerita Star Wars. Star Wars kan ada Empire. Kalau kita nampak macam tu, itu adalah satu asal-asalnya daripada sistem Republik, tapi ia telah cenderung untuk menjadi Empire. Okay. Dan yang kedua ialah ia terancam dengan perluasan kuasa dan perebutan wilayah, kerana republikanisme ini teorinya ia membenarkan rakyatnya tak kisah datang dari luar ke, memang mereka akan anggap inilah rakyat. Okey, bila jadi macam ni, ia akan menyukarkan persempadanan negara. Okey, dan juga migrasi secara global akan terganggu. Okey, di mana rakyat-rakyat yang mungkin pelarian akan datang ke negara yang berkonsepkan republik itu, republik secara asalnya, okey, dan dia akan terganggu kerana mereka tidak ada yang menjaga kewarganegaraan. Okey, kerana dalam teori republikanisme ini, siapa sahaja boleh memerintah, kan? Okey, dan kita dapat dalam republikanisme ini juga untuk rakyat mewakili rakyat akan ada konsep parti. Okay, kita boleh tengok contoh di negara kita sendiri ataupun di negara Amerika Syarikat. Mereka ada parti liberal dan parti demokrat. Okay, kita pula ada parti yang berwarna-warni dan masing-masing diperintah, masing-masing diwakili oleh rakyat. Okay, wakil rakyat kita istilahkan, dan dipilih oleh rakyat untuk berkhidmat untuk rakyat. Okay. Dan dengan sistem parti ini, walaupun kita nampak ia satu benda yang baik kerana rakyat memahami rakyat. Okay, raja susah nak memahami rakyat, kan? Tapi bila ada konsep parti ini, parti berkecenderungan untuk mengutamakan kebaikan partinya terlebih dahulu. Okay. Jadi ia mempunyai pengaruh terhadap kuasa pemerintahan sekiranya parti itu mentadbir. Okey, maknanya ahli-ahli parti yang sama kepala tu, dia mempunyai kecenderungan untuk dapat lebih lah. Maknanya boleh berlaku kezaliman ataupun ketidakadilan di situ. Dan yang terakhir adalah mendorong kepada pemikiran liberal dan radikal. Okey, di mana bila sistem republik ini dia mengutamakan sangat keperluan rakyat, dia memerlukan dia lebih memandang kepada apa yang rakyat mahu, maka possible untuk rakyat mempunyai pemikiran yang sangat bebas, yang sangat melampau. Itu adalah kelemahan lah. Okey, so kita pergi kepada tokoh barat dan tokoh Islam yang berkaitan dengan republikanisme ini. Kita tengok kepada tokoh barat, seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, ialah Niccolo Machiavelli. Okay, Niccolo Machiavelli ini dia adalah seorang yang mencetuskan idea republikanisme di zaman Renaissance. Dan kita pergi kepada tokoh Islam, okay, iaitu seorang pengasas kepada Republik Islam Iran, okay, iaitu Ruhollah Khomeini, di mana ia mengutamakan di dalam sistemnya itu tentang keesaan Allah, tentang kepentingan menjalankan pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan ia adalah negara Islam pertama yang mengetengahkan konsep republikanisme itu.
Okey, kita pergi sekali buat kali yang terakhir, kita pergi kepada kesan Republik terhadap peradaban manusia. Okey, kita dapat lihat bila berlakunya Republicanism ini, apa impak yang besar yang berlaku di dunia ini. Okey, kalau kita lihat kepada zaman kejatuhan Khalifah Utsmani, ya, okey, di Turki, pemerintahan khalifah itu digantikan oleh pemerintahan yang berkonsepkan republicanism, okay, yang ditubuhkan, yang diperintah pada ketika itu ialah Mustafa Kamal Atatürk. Okay, dia mengamalkan sistem republicanism sehingga menyebabkan sehingga dia telah fokus kepada liberal, kepada sekular. Orang Islam tak boleh nak azan bahasa Arab, kena buat azan bahasa Turki. Wanita Islam tak boleh pakai tudung. Kisahnya kepada pemikiran sebegitu akibat daripada republicanism. Dan yang kedua ialah pemikiran liberal dan sekular. Seperti yang saya sebut tadilah, ia akan menghasilkan pelbagai jenis manusia yang mempunyai pelbagai jenis pemikiran yang liberal dan idea untuk memisahkan dunia dan agama. Dan yang ketiga ialah kewujudan Amerika Syarikat sebagai kuasa dunia. Okey, dulu Amerika Syarikat dia tidak mengamalkan konsep republicanism, tetapi dengan wujudnya republicanism itu, wujudlah Declaration of Independence, dan dari situ mereka mengetengahkan republicanism sehingga menjadi antara kuasa besar dunia pada ketika ini, kan. Okey, dan yang keempat adalah pencetus revolusi Perancis. Okay, kita dapat lihatlah, kita dengarkan semula sejarah bagaimana golongan monarkism, kan. Monarkism pada ketika itu makan macam-macam, tapi rakyat mereka nak dapatkan roti pun susah. Maka antara sebab utama dia adalah begitulah, okay, pemimpin mengenepikan dan meninggalkan rakyat jelata. Jadi mereka rakyat ni ingin mencetuskan revolusi Perancis ini dengan membawa konsep republicanism. Okey, itu saja daripada saya. Semoga bermanfaat. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada kesalahan saya sendiri. Saya mendoakan anda semua dapat ilmu yang lebih banyak. Okay, kalau mana yang tak faham tu, boleh teruskanlah pembacaan berkenaan republicanism. Banyak lagi video-video lain berkenaan republicanism dan artikel-artikel yang lebih menyokong tentang apakah itu republicanism. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.